Kepada ahli berhormat yang mengambil bahagian, saya tidak jangka sehingga 18 ahli berhormat mengambil bahagian. 20 ya, Mat? 20. 20 orang ya, Mat? Dalam catatan speaker ya. Mencelah. Lebih kurang tu. Dan ini menunjukkan bahawa MITI memainkan peranan penting di dalam perdagangan antarabangsa dan pelaburan. Jadi, Datuk Musi, MITI diperuntukkan sejumlah peruntukan RM1,302,613,500 Malaysia. Di mana belanja mengurus, untuk belanja mengurus, RM586,658,500 menurun lebih kurang 14 juta, dan pembangunan RM715.96 juta, naik sedikit 26.67 juta. Datuk Musi, sebelum itu saya nak sebut tentang prestasi perdagangan dan pelaburan dalam Malaysia kerana banyak menyentuh. Ya, Mat, memang 18. Saya simak ada kekeliruan numbering. Sebenarnya 18 orang bangunnya. Terima kasih. Betul belakang. Tentang prestasi pelaburan dan juga trade, kerana ramai menyentuh tadi, dan terima kasih kerana perkara-perkara ini disentuh, dan kita boleh yakin dengan masa depan ekonomi kita yang berasaskan kepada international atau perdagangan antarabangsa dan juga industri. Saya hanya merujuk kepada pelaburan dalam pembuatan, kerana ini yang tercatat dalam MIDA setiap tahun. Kalau kita bandingkan Januari hingga Julai 2014, jumlah pelaburan yang telah pun diluluskan dalam sektor pembuatan ataupun manufacturing ialah 30.7 bilion, berbanding dengan jumlah pelaburan yang sama pada tahun lepas keseluruhannya, iaitu berjumlah 52 bilion. Maknanya dalam tahun ini sehingga Julai kita telah pun melangkaui jumlah pelaburan tahun lepas. Itu prestasi yang kita boleh banggakan. Begitu juga dalam trade, dalam perdagangan antarabangsa. Jumlah perdagangan antarabangsa, external trade tahun lepas ialah 1.368 bilion. Tetapi dan kalau bandingkan tahun ini, walaupun hingga September saja telah pun mencapai 1.07 bilion, dan dalam tempoh yang sama tahun lepas, dalam tempoh yang sama Januari hingga September ialah 1.005 trilion, 1 trilion ya. Yang tadi 1.077 trilion. 2014 hingga Januari hingga September, dan Januari hingga September 2013 1.005 trilion dan tempoh yang sama. Ini menunjukkan satu peningkatan yang tinggi. Jadi ini semua disebabkan oleh faktor-faktor dan dasar-dasar yang telah pun memberikan satu galakan dan juga pemangkin kepada keseluruhan perdagangan antarabangsa dan juga pelaburan. ASEAN merupakan satu perkara yang penting. Tadi banyak dibangkitkan oleh ahli berhormat, dan tahun depan satu persetujuan telah pun capai, iaitu Komuniti Ekonomi ASEAN ataupun ASEAN Economic Community, yang merupakan, saya baca semula supaya semua faham, sebab perkara ini seolah-olah ramai yang masih belum faham. Merupakan satu AAC, merupakan satu pendekatan tersusun dan berperingkat bagi liberalisasi dan integrasi ekonomi di rantau ASEAN, bertujuan untuk meningkatkan daya saing negara-negara anggota ASEAN, khususnya untuk menjadikan rantau ini sebagai sebuah pasaran tunggal dan pengeluaran
pengeluaran antarabangsa yang kompetitif. Ya. Jadi proses integrasi ini telah bermula sejak lebih 2 dekad dan perjanjian rangka kerja untuk memperkukuhkan ekonomi ASEAN telah pun dibuat pada tahun 1992 dan dalam pelan integrasi ekonomi ASEAN yang telah diperkukuhkan lagi melalui pelan tindakan komuniti ekonomi ataupun ASEAN Economic Community tadi disokong oleh ketua-ketua negara anggota ASEAN pada sidang kemuncak ASEAN ke-13 pada tahun 2007. Jadi tadi Yang Berhormat bertanya tentang apakah langkah-langkah yang telah dibuat di peringkat kerajaan dalam negara khususnya dan statusnya. Saya sebut sebenarnya panjang di sini. Cuma saya sebut 1-2 perkara. Pertamanya ialah semua proses liberalisasi di bawah AAC dijalankan secara berperingkat bagi memastikan kesemua pihak dapat menyesuaikan diri dengan sebarang perubahan persekitaran perniagaan. Maknanya itu sedang dilakukan. Kedua, pelbagai program telah pun disediakan oleh SME Corp. Tadi ada yang menyebut, termasuklah Madrid dan agasi lain di bawah MITI bagi membantu syarikat-syarikat Malaysia terutamanya dalam melaksanakan program-program pembangunan modal insan bagi PKS, juga khidmat nasihat tentang maklumat pasaran serta bantuan pembiayaan perniagaan. Ini semua adalah dalam usaha untuk memastikan bahawa usahawan Malaysia dapat bersaing secara domestik dan senarai. Ini juga sedang dilakukan. Ketiga, memastikan rakyat Malaysia khususnya, ini penting, Datuk yang pengusi. Memastikan rakyat Malaysia khususnya usahawan tempatan sedar mengenai kewujudan AEC melalui pelbagai program kesedaran dan sehingga ini tidak kurang daripada 1,000 program taklimat atau program berbentuk kesedaran telah pun dijalankan bagi tujuan tersebut. Dan yang paling penting juga Datuk Musi ialah misi perdagangan dan pelaburan ke negara-negara anggota ASEAN juga dilaksanakan setiap tahun bagi memberi pendedahan kepada ahli-ahli perniagaan termasuk syarikat-syarikat multinasional dan PKS di Malaysia mengenai peluang-peluang perniagaan sedia ada di bawah AAC dan perjanjian-perjanjian perdagangan bebas ASEAN sehingga Oktober 2014 sebanyak 27 misi perdagangan ke negara-negara anggota ASEAN telah pun dilaksanakan. Dan akhirnya ini tentang langkah-langkah kerajaan juga bekerjasama. Ini juga penting Datuk Musi. Kerajaan juga bekerjasama rapat dengan majlis-majlis perniagaan di Malaysia di luar negara. Di ASEAN, majlis-majlis perniagaan ini wujud di Indonesia, di Thailand, di Myanmar, Singapura, Vietnam dan Kemboja. Dan kerajaan menyarankan agar usahawan-usahawan tempatan dapat berinteraksi dengan majlis-majlis perniagaan tersebut supaya lebih faham dan seterusnya membuat perdagangan dan pelaburan yang berkesan di negara-negara tersebut. Dan sehingga ini, Datuk Pengusi, kita telah pun berjaya meraih daripada tindakan tersebut, daripada langkah-langkah tersebut, kita telah pun berjaya mendapatkan ataupun meningkatkan pelaburan atau FDI ke dalam negara kita di mana 7.1% daripada FDI ke ASEAN telah pun berhijrah ke dalam negara kita pada tahun 2012. Iaitu ya, Kelang bangun ya. 12 US dollar, 12.3 bilion telah pun dilabuhkan di Malaysia di mana jumlah ini adalah keempat selepas Singapura, Indonesia dan Thailand. Jadi ini penting Datuk Musi kerana sebagaimana kita sedia maklum jumlah negara 10 tetapi 10 jumlah negara dalam rantau Asia ini mengandungi atau terdiri daripada mengandungi 600 lebih kurang 620 juta. Datuk Pengurusi, Yang Menteri, terima kasih. Dalam perbincangan saya tadi, saya telah melontarkan satu idea, iaitu untuk include
social responsible investment sebagai satu sebahagian daripada ASEAN Economic Community. Saya bangkit isu ini oleh kerana kita dapati bahawa beberapa firma Malaysia yang melabur di Asia Tenggara ataupun ASEAN telah membuat beberapa perkara di mana it impacts on the livelihoods of people. Misalnya dalam percakapan saya dalam dasar, saya telah bangkit satu isu berkait dengan Mega First, iaitu satu firma Malaysia yang telah disenaraikan di Bursa Malaysia yang sekarang akan membuat satu dam di Laos. Dan dam ini kalau dibuat sepenuhnya akan impact kepada beribu-ribuan nelayan dan juga farmers dekat Laos, Vietnam dan sebagainya, dan Cambodia. Oleh kerana itu, walaupun kita give priority to business, seperti kerajaan Malaysia priority to business, at the same time, mesti ada satu social responsibility untuk firma-firma ini supaya menjaga kepentingan penduduk-penduduk tempatan, khususnya berkait dengan environment, livelihood, hak pekerja dan hak wanita dan sebagainya. So, adakah kerajaan Malaysia akan mengambil kesempatan pada tahun depan supaya bila Malaysia mempengerusikan ASEAN untuk bangkit isu ini dan masuk kepada satu lagi tahap part of AEC? Minta penjelasan. Terima kasih, Kelang. Itu di antara perkara-perkara lah, kan? Di antara perkara-perkara yang akan diambil perhatian. Cuma Datuk Pengurusi saya nak memberikan sedikit kesilapan, iaitu FDI ke ASEAN pada tahun 2013 hasil daripada terbentuknya persefahaman tersebut ialah US dollar 122.4 bilion, meningkat 7.1% pada tahun 2012 dan 10% daripadanya, tadi saya sebut 7.1%, 10% daripadanya adalah ke dalam negara Malaysia. Dan satu lagi prestasi yang membanggakan ialah dari segi perdagangan pula, jumlah pedagang Malaysia dengan negara-negara anggota ASEAN pada tahun 2013 adalah sebanyak RM374.7 bilion, meningkat sebanyak 4.6% berbanding dengan 2012, satu peningkatan. Dan bagi tahun ini, 7 bulan pertama, peningkatan sebanyak RM226.88 bilion. Ini satu kejayaan daripada persefahaman tersebut. Jadi, menjawab pertanyaan daripada Justin dan beberapa ahli parlimen tadi, apakah yang kita patut buat dengan PKS di dalam negara Malaysia? Pertama, sudah tentulah kesedaran. Keduanya, kita nak mewujudkan satu rangkaian yang besar dalam sebuah rantau ASEAN. Dan yang paling penting adalah kita berusaha dengan berbagai langkah untuk meningkatkan daya saing produk PKS di dalam negara kita. Itu yang paling penting sekali. Itu saya rasa menjawab secara umum lah tentang PKS. Jason juga membangkitkan tentang status PKS dalam negara kita. Apakah yang telah dicapai terhadap PKS Bumiputera? Saya nak beritahu di sini, iaitu insentif kewangan yang telah diluluskan oleh Semicorp Malaysia bagi tempoh RMK10 adalah sebanyak RM878.53 juta. Daripada keseluruhan ini, PKS Bumiputera telah pun menerima kelulusan sebanyak RM318.71 juta, iaitu Datuk Pengurusi 36% daripada kelulusan tersebut. Maknanya melebihi daripada 1/3. Kalau 1/3, 33%, ni 36%. Satu angka yang bolehlah kita rasa selesa, walaupun banyak lagi ruang yang kita boleh lagi tingkatkan. Dan bagi tahun 2013, bilangan PKS Bumiputera yang telah dipadankan di bawah program, ini disentuh juga oleh Muhammad Jassim tadi, yang telah dipadankan di bawah program rantaian industri adalah 79 PKS, ataupun
53.4% daripada 148 PKS yang telah pun dipadankan. Ya. Dan bagi detail yang lain mungkin akan saya jawab secara bertulis kerana banyak butiran yang dipohon oleh Yang Muhammad Yassin. Tentang matrik. Yassin bangun ya. Ha. Terima kasih Datuk Seri Pengerusi, terima kasih Yang Muhammad Menteri. Saya sebenarnya bangkitkan perkara tentang perincian pencapaian SME Bumi Putra di atas satu kesedaran bahawa ada satu disparity yang cukup ketara sekali dari aspek penguasaan dan pemilikan. Walaupun struktur kependudukan kita sebanyak 70 ataupun 68% Bumi Putra termasuk Sabah dan Sarawak, pemilikan equity kita hanya berjaya mencapai sebanyak 23.5% setakat ini. Maka di sinilah sebenarnya tugas dan tanggungjawab kerajaan bagi menentukan supaya agenda nasional dalam memperkasakan Bumi Putra sepatutnya kita berikan satu penumpuan yang khusus sekali. Dan kita nak ucap terima kasih kepada kementerian setakat ini memang telah banyak membantu. Tetapi saya rasa usaha ini patut kita lipat gandakan lagi. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Terima kasih Muhammad Yassin, Datuk Musi. Di Malaysia ni yang PKS yang telah pun berdaftar lebih kurang 650,000 syarikat PKS. Dan daripada 650,000 itu 77% adalah micro enterprise. Dan majority ataupun hampir semua lah kita kata, walaupun tidak semua, adalah PKS Bumi Putra. Dan inilah sebenarnya cabaran kita. Cabaran kita untuk kita tingkatkan micro enterprise kepada lebih tinggi lagi, sama ada kecil atau sederhana. Kita mengaku banyak program telah pun disediakan, banyak bukan sahaja program, malahan bantuan geran dan pinjaman segala-galanya telah pun disediakan, tetapi angka tersebut masih belum dapat kita banggakan. Selepas ini kita akan lebih menjurus kepada kualiti PKS. Kita mungkin tidak boleh berbangga dengan pencapaian dalam micro enterprise, tapi kita nak tingkatkan supaya micro enterprise itu berhijrah kepada kecil dan sederhana. Termasuk, terima kasih Yang Muhammad Yassin. Tentang matrik, tadi Muhammad Yassin membangkitkan tentang sejauh mana syarikat-syarikat Bumi Putra berjaya dalam mengeksport produk mereka dan sejauh mana matrik membantu syarikat-syarikat Bumi Putra. Sebenarnya di matrik ada satu peruntukan, panggil peruntukan misi dagangan B2B, dan saya mengaku peruntukannya amat terhad, amat kecil. Kita ada yang berhormat pengurusi matrik di sini dan beliau sedang berumpah pulas untuk memastikan bahawa lebih ramai syarikat Bumi Putra menceburkan diri dalam perdagangan antarabangsa, dalam ekspor produk mereka, dan ini merupakan satu cabaran. Dan sehingga ini saya terima banyak desakan dan runtutan tentang ketidakpuasan hati daripada ramai pihak tentang ekspor produk Bumi Putra ke luar negara. Tapi pada masa sama juga saya ingin mengambil kesempatan pada petang ini bahawa ini merupakan satu pendekatan bersama. Matrik satu pihak dan syarikat-syarikat Bumi Putra juga mestilah berjiwa besar dan berani untuk ke depan, dan insyaAllah di bawah MITI ada BPU, ada SME Corp dan sebagainya, dan kita sedia membantu. Dan pada petang ini kita akan pastikan bahawa matrik lebih agresif, dan kita akan bantu seberapa boleh supaya matrik lebih agresif dan lebih kehadapan di dalam membantu syarikat-syarikat Bumi Putra di dalam mengeksport produk mereka. Tentang butiran saya akan
maklumkan secara betul Yang Muhammad Jasin kerana panjang sangat. Begitu juga tentang Datuk Musi tentang halal produk. Ramai yang mengambil bahagian tentang halal industri. Benar, HDC ataupun Halal Development Corporation ditugaskan untuk membangunkan industri halal dalam negara kita. Walaupun kita boleh dikatakan agak selesa dengan satu angka bahawa tahun lepas saja kita telah berjaya mengeksport hampir 33 bilion RM produk halal, dan tahun ini sehingga Julai kita berjaya mengeksport produk halal dengan peningkatan lebih kurang 18%. Tetapi saya mesti juga menerima hakikat bahawa perlu lebih banyak lagi action atau tindakan yang perlu dibuat untuk meningkatkan pengeksportan produk halal di luar negara. Ukuran, dan kita bersetuju bahawa ukuran kepada kejayaan industri halal dalam Malaysia bukan sahaja terletak kepada persijilan, bukan sahaja terletak kepada jumlah produk halal dalam Malaysia, tetapi juga mestilah produk halal daripada Malaysia untuk dieksport ke luar negara. Dan ini merupakan satu cabaran kepada kita semua. Dan insya-Allah saya MITI akan mengambil catatan dan melihat daripada sudut positif kata perkara-perkara yang disebutkan tadi. Yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat. Cuma sebagai rekod Datuk Pengurusi, ekspor saya dah sebut tadi. Dah habis ya, Mat? Antara program. Ini program supaya ada bertanya tentang program perkembangan industri halal. Antara langkah-langkah yang diambil untuk mempromosikan produk halal negara termasuk mewujudkan program-program kerjasama bersama negara-negara seperti Arab Saudi, China, Jepun, Korea, Hong Kong, Taiwan, Pakistan dan Oman. Sebagai contoh dengan negara Jepun, Halal Industry Development Corporation, tadi ada menyebut Jepun tadi, telah pun betul lah mereka minat dengan kita, mereka pun nak buat industri mereka, telah pun menandatangani sebagai rekod. Tadi ada menyebut tentang Jepun tadi. HDC telah pun menandatangani MOU dengan nak sebut tak ketin, Etotis Company Limited pada bulan Jun tahun lepas bagi membuka lebih banyak akses kepada pasaran produk dan perkhidmatan halal dalam rantau Asia Timur, meningkatkan pengaliran pelaburan dan perdagangan dua hala. Ini di antaranya, Datuk Musi. Tentang Pokok Sena bangun. Terima kasih Datuk Pengurusi. Terima kasih Yang Hormat Menteri. Saya nak tanya sejauh mana kerajaan cuba untuk memberikan peranan untuk memperbanyakkan pemain-pemain industri dalam produk halal ni daripada orang Islam sendiri. Sebab saya dapati bahawa peratusan yang banyak yang merupakan pemain utama yang mendominasikan industri produk halal ini ialah daripada orang bukan Islam. Jadi sejauh mana kerajaan membantu kepada usahawan Muslim sendiri memberikan galakan supaya lebih beramai untuk melahirkan usahawan Muslim untuk terdiri untuk terlibat dalam industri produk halal ni, supaya untuk kita melihatkan bahawa satu produk halal yang Muslim daripada orang Islam sendiri. Yang Hormat Datuk Musi, Yang Hormat Pokok Sena. Terima kasih. Sebenarnya Datuk Musi, kita buat dengan izin concurrent, meningkatkan usahawan serta produk Bumiputera, termasuklah meningkatkan kualiti produk sekali dengan produk halal. Dan kita HDC bekerjasama dengan JAKIM dan juga Jabatan-Jabatan Agama Islam negeri-negeri. Itu yang
yang kita ataupun SDC lakukan. Tetapi sebagaimana pokok seni sedia maklum, kita tak boleh samakan produk halal dalam negara Malaysia dengan produk halal daripada luar negara. Sebab kita sedia maklum, mazhab berbeza. Dalam mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah pun berbeza pendapat. Jadi ini merupakan satu cabaran. Dan saya nak beritahu bahawa negeri-negeri, negara-negara lain boleh klaim tentang produk halal mereka, jumlah dan sebagainya. Tetapi saya nak beritahu di sini, hanya Malaysia saja yang mempunyai halal data warehouse yang diselenggara oleh SDC itu sendiri. Tetapi penting ialah kita sentiasa bekerjasama rapat dengan JAKIM untuk memudahkan status ataupun memudahkan auditing persijilan produk halal bagi semua syarikat-syarikat Bumiputera dalam Malaysia. Dan kita memang galakkan. Semuanya ada dalam plan tindakan SME Corp itu sendiri. SME Corp itu sendiri. Tentang Euro 4 dan 5 ni, Euro 4 dan 5. Sebenarnya MITI sentiasa, oleh kerana ini ada melibatkan industri, sebenarnya MITI sentiasa menggalakkan supaya penggunaan Euro 4, 5 ni disegerakan kerana ia melibatkan industri otomotif. Dan dalam Malaysia, kalau kita tidak boleh menyediakan kereta misalnya atau enjin yang sesuai dengan Euro 4 dan Euro 5, kita akan ke belakang. Dan dalam Malaysia kita menunggu supaya pengusaha minyak ni supaya kehadapan di dalam menggunakan dalam menjual dan menyediakan Euro 4 dan Euro 5. Sebab itu menjawab soalan daripada salah seorang Muhammad tadi, saya tak sebut mungkin Imam Kapar tadi, iaitu kenapa BSP ke tadi. Ada syarikat ada petrol station yang buat dulu. Kita galakkan sebenarnya. Yang penting proses itu berjalan. Walau bagaimanapun saya nak beritahu di sini iaitu hasil daripada rundingan yang berlaku antara pihak pengusaha dengan kerajaan, akhirnya Majlis Ekonomi yang bersidang pada 18 Ogos 2014 telah memutuskan agar pihak Jabatan Alam Sekitar ataupun DOE untuk mewartakan tarikh baru. Mana ni warta ni, mewartakan tarikh baru, penguatkuasaan, pelaksanaan, piawaian kualiti bahan api berspesifikasi Euro 4 dan juga 5 berdasarkan tarikh berikut. Ini boleh catat ni. Euro 4M RON 97 petrol 1 September tahun depan. Euro 4M RON 95 petrol 1 Oktober 2018. Euro 5 diesel 1 September 2020 dan Euro 5 RON 95 dan RON 97 1 September 2025. Walau bagaimanapun, syarikat pengeluar bahan api juga dibenarkan untuk menjual bahan api Euro 4M atau Euro 5 lebih awal dari tarikh yang ditetapkan. Walaupun pengwartaan adalah pada tarikh seperti yang sebutkan tadi, maka tetapi syarikat-syarikat bukan sahaja dibenarkan, digalakkan untuk menjual bahan api Euro 4M atau Euro 5 lebih awal daripada tarikh yang telah pun ditetapkan bagi tujuan jaminan kualiti alam sekitar dan sebagainya. Datuk Pengerusi, seputih membangkitkan tentang peruntukan naik taraf dan penyelenggaraan
taman-taman industri. Saya nak beritahu di sini bahawa pertama saya ucapkan terima kasih atas keluhan dan sebagainya. Tahun ini pun MITI cuma terima ada dalam buku 20 juta saja. Untuk tahun ini. Satu Malaysia. Kan? Berdasarkan kepada banyak. Pertamanya gini, ada dua perkara. Berdasarkan kepada banyak juga kawasan-kawasan telah pun dinaik taraf, diselenggara dengan baik, tetapi MITI sedar bahawa masih banyak lagi kawasan yang perlu dibaiki. Kalau yang Berhormat Sekuti merujuk kepada ucapan bajet yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, iaitu kerajaan sedang merangka satu pendekatan baru untuk naik taraf dan menyelenggara taman-taman industri secara perkongsian, iaitu pendekatan yang dilakukan oleh pihak swasta dan kerajaan akan menyediakan beberapa insentif bagi tujuan tersebut. Ada dalam bajet. Ada dalam ucapan bajet. Maksudnya insentif adalah kepada pemaju lah. Ataupun ia dijadikan macam Taiwan yang mana adalah apa tu macam kondominium punya konsep, semua kena bagi maintenance untuk satu kawasan perindustrian. Dan sebenarnya kalau saya masih ingat kalau di Taiwan yang pemilik industri itu dia tidak memilik tau, dia sebenarnya sewa. Dan daripada sewa ia juga termasukkan pembayaran maintenance. Adakah ini konsep yang tengah dirangka oleh MITI sekarang? Dalam bajet menyebut tentang insentif, beberapa insentif. Ada dalam ucapan bajet. Jadi insentif kepada kerajaan negeri, kepada PBT ataupun kepada developer. Masih dalam kerangka lagi. Butiran dan kita galakkan semua untuk beri pendapat supaya lebih efektif, lebih berkesan di dalam menaik taraf dan menyelenggara taman-taman industri. Kita boleh dapat daripada Selangor, daripada Pulau Pinang, daripada negeri-negeri lain. Ya, Sekuti bangun lagi, Mak. Itu pengerusi. Saya rasa dah terang tu, dah Tadi jelas. Timbalan Menteri kata hanya 20 juta diperuntukkan untuk apa? Menaik taraf kawasan perindustrian. Betul? Ada dalam buku bajet. Yalah, 20 juta mana cukup? Kita lihat tahun 2009, di Selangor saja sudah 28 juta. Dan tahun 2010, 32 juta untuk menaik taraf kawasan perindustrian di Selangor. Jadi kalau untuk seluruh Malaysia, mana cukup 20 juta? Terima kasih atas keprihatinan. Terima kasih. Saya pun juga prihatin. Tadi yang Berhormat Timbalan Menteri kata, sekarang investment datang ke Malaysia ni tahun separuh tahun ni lebih daripada tahun lepas dan sebagainya. Jadi kita harus galakkan mereka datang. Bila pelabur asing, tak ada pengurusi dan Timbalan Menteri, kalau pelabur asing datang, mereka mau tanam pelaburan mereka di Malaysia, bayangkanlah tempat mana yang kita bawa mereka pergi. Semua jalan rosak, banjir, kita tak ada showcase tau. Kalau bawa mereka pergi ke Pulau Indah, jalan lagi teruk, lagi sesak. So, tak ada papan tanda yang jelas dan sebagainya. Kita nak tunjuk apa? Jadi saya agak sangsi lah, betul ke ni angka pelaburan di Malaysia tahun ni tak meningkat dan sebagainya. Kita rasa agak kecewa selalunya bila pelabur asing datang, kita tak ada showcase tak ada taman perindustrian. Kita boleh rasa bangga, kalau kamu datang sini, ini adalah keadaan yang begitu canggih yang Malaysia kita boleh tawarkan kepada pelabur asing. Tak ada. Timbalan Menteri kalau tak percaya, dia bawa saya pergi tengok satu tempat sama ada Johor ke ataupun di Selangor yang kita boleh rasa bangga. Ya, cukup. Saya juga ingin menyuruh pada hari ini bahawa disebut penyelenggaraan yang taraf, selain daripada kerja-kerja membaiki parit dan sebagainya, PBT juga ada peranan. PBT juga peranan. Maknanya semua pihak lah. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sekuti. Itu juga berkaitan Berhormat Sekuti membangkitkan tentang jalan ke Pulau Indah. Dan MITI sebenarnya menyokong
cadangan untuk menaik taraf jalan tersebut dan kerap dibincangkan dan dibawa dalam mesyuarat yang berkaitan, dan kita minta pihak JKR mengambil perhatian. Masa ni masih bincang lah. Jadi nanti kita bahas Kementerian KKR itu, kita boleh desak lagi lah, betul? Jadi ada komiti perlu bantuan kita sini untuk tolong untuk desak pihak Kementerian Kerja Raya. Terima kasih. Tentang Yang Muhammad Setiawangsa membangkitkan tentang fungsi dan tugas Sekretariat Pemuda. Sebenarnya telah, ini saya nak jawab, yang telah pun berpindah kepada pemuda, tidak lagi di bawah MITI, sebab itu tak ada bajet di MITI. Dan kenapa tiada peruntukan bagi 2015 sedangkan peruntukan Malaysia? Ini saya dah jawab tadi. Walau bagaimanapun MBC diperuntukkan sebanyak RM3.5 juta di bawah pembangunan bagi menjalankan aktiviti-aktiviti memudahkan peraturan. Ada yang bangkit tadi tentang peranan MPC Muhammad Pulau Langat. Bukan Pulau Langat. Hulu Langat. Iaitu MPC ditugaskan untuk sentiasa bergandingan dengan industri dalam meningkatkan kualiti produk masing-masing. Dan kalau kita tengok rekod, walaupun seputih tadi ragu, rekod tidak boleh bohong. Trade kita terus meningkat, pelaburan terus meningkat, artinya MPC telah pun menjalankan tugas dengan baik. Yang Muhammad Putatan tak ada, saya tak jawab. Mungkin saya jawab secara bertulis. Bayan baru membangkitkan tentang forced labor. Tetapi saya nak ucapkan terima kasih juga kepada Bayan Baru. Pertamanya, Bayan Baru alert dengan izin. Kedua, Bayan Baru mengiktiraf segala kejayaan yang telah pun kita capai. Cuma Bayan Baru bimbang kalau isu forced labor tersebut menjadi satu kekangan ataupun halangan kepada usaha kita untuk terus meningkatkan pelaburan dalam negara kita. Saya nak beritahu bahawa Malaysia telah melaksanakan kajian transformasi strategi bagi labor intensif industri pada tahun 2013. Dan pada masa ini, MITI sedang bekerjasama dengan kementerian-kementerian berkaitan untuk menambah baik dasar berkaitan pengkajian pekerja asing dalam sektor perkilangan. Dan pada masa sama juga, MITI akan terus memantau dan perkara-perkara yang berlaku. Dan kita ada jawatankuasa khas berkenaan pekerja asing di peringkat kabinet. MITI sentiasa bekerjasama dengan Kementerian Sumber Manusia, dan perkembangan terbaru saya fikir mungkin Kementerian Dalam Negeri akan menjawab dengan lebih khusus tentang perkara tersebut. Dasar kereta yang Muhammad. Menteri, sekejap. Minta pengurusi bagi laluan sikit. Saya nak minta penjelasan tentang Menteri. Apakah tindakan Kementerian terhadap Verite report di mana US Labour Department akan ambil tindakan terhadap Malaysia? Ini isu pokoknya, survival of our E&E sector. Kita tidak boleh biar Malaysia dalam listing. Maka saya bawa isu ini supaya kementerian tahu dan bawa tindakan. Saya rasa ada banyak yang diceritakan dalam report ini mungkin adalah tidak benar. Tapi report ini memang sudah buat, survey sudah buat, mungkin ada kebenaran juga. Jadi kita harus ambil tindakan terhadap orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Tetapi yang urgent, paling urgent, apakah tindakan kementerian untuk counter ini, dan bilakah kementerian akan bagi counter report kepada US Labour Department? Minta penjelasan. Seperti mana yang saya beritahu tadi, Dr. Musi, iaitu setakat ini
MITI telah mengadakan perbincangan dengan pihak berkaitan, terutamanya Kementerian Sumber Manusia tadi saya sebut, dan juga persatuan-persatuan industri, terutamanya American Chamber of Commerce Malaysia, untuk menentukan bukan sahaja kesahan, tapi juga tentang tuduhan tersebut. Dan setakat ini kita serahkan kepada Kementerian Sumber Manusia untuk menentukannya. Mungkin Yang Berhormat boleh bangkit dalam bajet di bawah Kementerian Sumber Manusia. Terima kasih. Minta Datuk Pengerusi sikit saja Menteri. Menteri adalah mewakili kerajaan. Saya boleh bangkitkan dalam jawatan kuasa sumber manusia. Tetapi Menteri tolonglah bagi kau kepada Menteri sumber manusia, takkan kerajaan tak communicate antara kementerian dengan kementerian yang lain. Betul tak? Ini tugas Menteri dan kerajaan. Terima kasih. Dia menyebabkan Yang Berhormat baru. Dia menyebabkan berbagai-bagai akta. Kita, sebab tu saya sebut tadi, kita telah pun mengadakan perbincangan dengan Kementerian Sumber Manusia. Dan kita sentiasa berhubung. Saya fikir biarlah Kementerian Sumber Manusia yang menjawabnya. Yang Berhormat boleh bangkit kemudian. Tentang dasar otomotif ni, saya fikir saya jawab secara tulis kerana panjang isu dia. Tetapi yang penting ialah dasar otomotif nasional adalah untuk melengkapkan kesemua rantaian nilai yang berkaitan dengan otomotif. Jadi termasuklah kereta second hand dan sebagainya yang perlu mendapat perhatian tentang pekerja, tentang spare part dan sebagainya. Saya ingat saya jawab tulis kepada Yang Berhormat berkenaan. Dan tentang Taiwan, 5 minit lagi. 5 minit. Tentang hubungan perdagangan Taiwan. Saya rasa, saya fikir semua ahli Muhammad sudah maklum bahawa kita menghormati negara China. Labuhan, kita menghormati negara China dalam konsep One China Policy. Dan kita baru saja meraihkan hubungan baik negara China dan Malaysia, atau bulan tahun ke-40, hubungan baik antara China dan Malaysia. Malaysia perlu berhati-hati di dalam semua pendekatan. Walau bagaimanapun, saya pernah berdepan dengan pedagang-pedagang daripada Taiwan bahawa selama ini sebenarnya saya gunakan perkataan dengan izin we enjoy the trade. Walaupun kita tidak ada apa-apa hubungan perjanjian secara formal antara Taiwan dan juga Malaysia. Saya gunakan perkataan dengan izin kita enjoy the trade between two countries. Terima kasih Datuk Pengerusi. Ya, silalah Puan. Saya rasa ada jalan untuk kita tanda tangan dan tidak offend brother China kita dengan izin, sebab China sendiri pun menandatangan Economic Cooperation Agreement dengan Taiwan. Cuma mungkin adalah terma-termanya, iaitu kalau dilihat Singapura tanda tangan itu dibuat the separate, dia buat agreement yang Taiwan describe itself as the separate custom territory of Taiwan. Jadi dia gunakan teritori-teritori seperti Penghu, Kenmen dan Mensu di dalam agreement tersebut, supaya tidak offend One China Policy lah. Terima kasih. Terima kasih Muhammad Labuan, kita mengambil perhatian. Mungkin kita boleh bincang dengan Kementerian Luar. Dan akhir sekali, saya nak beritahu sini Datuk Musi bahawa banyak perkara-perkara
yang dalam bentuk fakta yang saya akan jawab dalam bentuk tertulis. Termasuk juga permohonan-permohonan daripada ahli maklumat seperti Kota Melaka dan sebagainya. Akhir sekali saya hanya menyentuh sedikit tentang TPPA walaupun Imam Maklumat Pantai dah tenung saya. Saya beritahu di sini bahawa pertamanya tidak ada kena tenung baru boleh jawab. tidak artinya CBA yang komplit dengan izin dibuat setelah semua perkara-perkara yang dirundingkan dimuktamadkan. Saya beritahu bukannya ditandatangani. Setelah dimuktamad. Dia berbeza antara dimuktamadkan dengan ditandatangani. Dan Yang Maklumat Pantai serta ahli lain meminta supaya laporan interim dibentangkan di dalam caucus. Saya nak beritahu di sini bahawa kita boleh bincang tentang laporan tersebut di peringkat caucus. Kemudian mengapa kita tidak membentangkan laporan status TPA secara berjadual? Maklumat Pantai serta ahli maklumat lain sedia maklum bahawa mesyuarat juga tidak mesyuarat di peringkat menteri, mesyuarat di peringkat pemimpin juga tidak mengikut jadual yang khusus, cuma disebut begitu saja. Yang memuat menteri MITI bukan saja berjanji, malahan komited bahawa setiap perkembangan akan dilaporkan kepada caucus. Dan amalan yang lepas, Yang Memuat MITI juga bertemu dengan caucus sebelum beliau hadir dalam mesyuarat TPPA di peringkat menteri. Dan perkembangan baru insya-Allah akan Yang Memuat Menteri bentangkan ataupun bincang dengan caucus tidak lama lagi dalam tempoh yang terdekat ini. Mungkin selepas pertemuan UMNO. Sekian, terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Regulatory Chief belum jawab lagi. Menteri dah habis jawab, boleh jawab. Yang Dia tak jawab dijawab soalan ni. kita. Okey. Menteri, tolong arahkan Menteri jawab soalan. Okay. Masalahnya ialah bahawa wang sejumlah